Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Adika binti Samidi. Saya akan membentangkan kertas kerja yang saya tulis bersama Dr. Ahmad Bahab bin Mukhtar yang bertajuk Membina Modul Kemahiran Iman, kajian terhadap surah Abasa ayat 24 hingga 32. Bercakap tentang kemahiran, kami dapati banyak kajian-kajian yang membahaskan tentang kemahiran-kemahiran yang lain seperti kemahiran berfikir. Tetapi jarang sekali kami dengar tentang kemahiran iman, sedangkan keimanan adalah sesuatu yang perlu untuk diusahakan. Maka kami mulakan pembentangan ini dengan bercakap tentang iman. Keimanan adalah kepercayaan dan melalui kepercayaanlah akan lahirnya sifat-sifat mahmudah dalam diri. Dan di antara sifat mahmudah yang perlu untuk dicapai adalah sifat khusyuk. Sifat khusyuk yang dimaksudkan di sini adalah merasakan kehambaan dan kekerdilan ketika menunaikan ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun yang membahaskan tentang ciri-ciri. Antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang merasakan khusyukan ketika menunaikan ibadah. Ingin juga kami tekankan bahawa iman dan Islam berbeza. Islam adalah orang yang Muslim adalah mereka yang melakukan ibadah semata-mata kerana menurut perintah Allah, tetapi iman orang yang mencapai level iman adalah mereka yang melakukan ibadah, menunaikan ibadah di samping hatinya terkait rapat dengan Allah. Di sini jelas bahawa Islam dan iman berbeza, maka ciri-ciri kami perlulah tahu ciri-ciri orang yang beriman tu bagaimana. Dan kami dapati di dalam dua ayat ini Allah telah menerangkan ciri-ciri hati seorang mukmin. Ada 4. Yang pertama adalah gemetar hatinya apabila mendengarkan nama Allah. Dan yang kedua, bertambah keimanan apabila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, bertawakal kepada Allah sepenuh hati. Dan keempat, mampu merasakan ketenangan apabila berzikir kepada Allah. Jika ciri-ciri ini belum terdapat dalam diri seseorang, maka dia belumlah mencapai tahap mukmin, masih dalam keadaan Muslim. Maka seseorang itu perlulah berusaha untuk mencari jalan untuk meningkatkan keimanan. Allah telah mencadangkan di dalam Al-Quran Allah telah mengajarkan bagaimana untuk membina kemahiran iman. Di dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah telah meng-highlightkan 4 elemen penting untuk mencapai kemahiran iman. Yang pertama dan utama adalah menyebut nama Allah, zikrullah, dan ini hendaklah dilakukan bukan sekadar lafaz tetapi menggunakan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang rasa rendah diri dan juga merasa takut. Dan proses ini perlulah berterusan. Maksudnya di sini di dalam ayat ini disebutkan waktu pagi dan petang. Kami fahami bahawa proses ini adalah proses yang berterusan sepanjang hari, sepanjang waktu agar kemahiran iman dapat dicapai. Dan di sini Allah telah mendatangkan kemuncak keimanan, iaitu Allah telah mendatangkan contoh golongan ulul albab. Mereka ini adalah mereka yang mengingati Allah pada apa juga keadaan dan juga mereka memikirkan kejadian-kejadian Allah. Dan dengan melakukan dua proses ini, kesannya adalah mereka merasakan kehambaan kehambaan dan terhadap Allah dan juga merasakan keagungan Allah. Dan memandangkan ini adalah level advance, kami ingin mencadangkan dalam kertas kerja ini level basic bagi sebagai permulaan untuk membina kemahiran iman dalam diri. Dan kami telah memilih surah Abasa dan kami fokuskan yang ketiga sahaja. Okey, surah Abasa ada 4 tajuk utama dan kami akan fokuskan kepada yang ketiga sahaja, iaitu kenikmatan Allah yang diperlukan oleh manusia. Yang tadi kami bahaskan orang yang level advance iaitu golongan ulul albab, mereka memerhatikan semua kejadian Allah di samping mengingati Allah dalam apa juga keadaan. Tetapi sebagai permulaan, kami dapati ayat pertama yang diturunkan kepada manusia adalah agar manusia memikirkan apa yang Allah ciptakan dalam diri mereka sendiri. Jadinya
sebagai asas, kami telah memilih surah Al-Abasa ayat 24 hingga 32. Allah telah memulakan proses ini, proses ini dengan menyebutkan falyanzur. Maksudnya perhatikan. Allah mencadangkan manusia untuk memerhatikan makanan yang ada di depan mata mereka, dan Allah menceritakan prosesnya yang bermula dengan air hujan, kemudian diturunkan ke bumi dan menghasilkan pelbagai jenis makanan seperti yang ditulis dalam slide ini. Dan kesemua makanan ini, jenis-jenis makanan ini adalah untuk memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan ternakan. Dan Allah menutup penerangan ini dengan penekanan tentang nikmat-nikmat Allah semata-mata untuk kesenangan manusia. Kami dapati di sini, proses ini, kami dapati bahawa dengar memikirkan, memerhatikan secara kritis dengan teliti akan memberi kesedaran kepada manusia bahawa manusia tidak tidak mempunyai apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Maka cadangan modul membina kemahiran iman dalam diri sendiri adalah seperti yang kami tayangkan di sini. Asasnya adalah dua, iaitu zikrullah yang bergandingan dengan tafakur, dan zikrullah ini perlulah mempunyai elemen-elemen yang disebutkan sebentar tadi, iaitu ada 4 tadi, zikrullah dengan hati yang bagaimana, dan sepanjang waktu. Dan juga tafakur yang kami maksudkan di sini adalah mendatangkan contoh makanan untuk dijadikan sebagai bahan tafakur, seperti surah Abasa tadi, mendatangkan pelbagai jenis makanan, tetapi yang ini memfokuskan bahan tafakur yang kami pilih, makanan yang kami pilih tu, dan memerhatikan bagaimana proses sebelum, sedang dan selepas makanan itu dijadikan, dan seterusnya masuk dalam diri manusia. Dan hasilnya apabila menggandingkan antara zikrullah dan tafakur, hasilnya manusia akan menyedari bahawa manusia tidak mampu menikmati makanan tanpa bantuan Allah atas kekerdilan manusia, dan mengakui kebesaran Allah. Dengan mengakui kebenaran, dengan mengakui tentang kekerdilan manusia dan juga mengakui kebesaran Allah, maka akan tercapailah keimanan yang tinggi. Sebagai kesimpulan, kemahiran iman boleh dibina sama seperti kemahiran-kemahiran yang lain, seperti kemahiran berfikir, bukan semata-mata kerana kurnia Allah. Dan ini dapat dicapai dengan melakukan tadabbur tentang fenomena alam yang mengaitkannya dengan zikrullah sepanjang waktu agar kemahiran iman dapat dicapai. Alhamdulillah, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.